kata tak apa balik. Dia ikut jalan raya ni je. Takut tekan kau orang. Tak dia okey, takut ni ikut jalan dah ni. Ikut jalan air putih dah ni. Depan. Potong dia. Potong rusak. Masuk dia ni. Potong. Jangan tu kan tepi. Depan. Depan tu. Dah ada masalah dia tengok Allah you dah tahu je ni. Masih lari jauh. Pasal lari. Awak dah tahu je ni. Potong perut lagi. Orang ramai ni lah. Nak kawan ni. Mau belang ni. Kita belok pun you dah tahu ni kita belok. Masuk. Tutup pintu. Hutan hujan tropika ialah hutan yang paling luas di Malaysia, iaitu meliputi kira-kira 60% daripada kawasan di semenanjung Malaysia dan kira-kira 75% di Sabah dan Sarawak. Hutan ini biasanya terdapat di kawasan yang tingginya tidak melebihi 1,000 meter. Hutan sebegini menjadi habitat kepada kepelbagaian biologi flora dan fauna, dari sekecil-kecil organisma mikroskopik dan bakteria hinggalah kepada spesies-spesies besar seperti mamalia, ikan dan burung. Harimau Malaya merupakan salah satu subspesies harimau belang secara umumnya dan ia juga dikenali sebagai Raja Rimba yang masih wujud di dunia dan hanya boleh ditemui di semenanjung Malaysia dan tidak di Sabah dan Sarawak. Terdapat 9 subspesies harimau belang di dunia dan 3 darinya telah diisytiharkan pupus, iaitu harimau Bali, harimau Java dan harimau Kaspia. Malaysia masih lagi bertuah kerana memiliki spesies harimau belang yang juga dikenali sebagai harimau Malaya atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni. Fungsi harimau Malaya ini sangat unik dan sangat penting dalam ekosistem di mana ia mengawal, mengimbangi populasi hidupan liar yang lain seperti babi hutan, rusa sambar dan juga kijang. Di mana dengan adanya spesies harimau ini, dia akan mengimbangi populasi hidupan liar yang lain. Harimau Malaya kini diancam oleh pelbagai faktor. Di antaranya adalah kehilangan habitat. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan harimau di seluruh dunia telah kehilangan hampir 95% habitat asal mereka. Kehilangan habitat hutan menjadi faktor utama mengancam populasi Raja Rimba ini. Hutan berperanan sebagai koridor, dapur dan bilik tidur bagi mereka. Degradasi hutan menyebabkan harimau kekurangan sumber makanan, manakala fragmentasi hutan pula menyebabkan bilik tidur dan koridornya musnah dan digantikan lebur raya sehingga sukar berjumpa jodoh untuk melahirkan penyambung zuriat. Jadi itulah apabila pertembungan dua dimensi ini akan berlakulah konflik manusia harimau belang itu tadi. Di mana harimau akan menyasarkan kepada haiwan ternakan untuk meneruskan kehidupan dan manusia pula akan berasa marah kerana harimau membunuh haiwan ternakan mereka. Dan ini akan menimbulkan konflik di mana ada penduduk-penduduk tempatan membuat keputusan sendiri dengan membunuh harimau Malaya kita.
Antara punca lain yang menyebabkan si belang hampir pupus adalah disebabkan pemburuan haram yang tidak terkawal. Harimau semakin sukar memburu mangsa dan terpaksa berjalan lebih jauh untuk mencari makanan. Keadaan ini membuatkannya terdedah dan mudah dijumpai pemburu haram ketika dalam keadaan lapar dan lemah. Buat masa ini, operasi menyelamat hidupan liar dipertanggungjawabkan kepada bidang kuasa di bawah organisasi National Wildlife Rescue Centre yang terletak di Sungai Perak, Darul Rizwan. NWRC ditubuhkan pada tahun 2013, di mana pada 2013 tu harimau sebanyak 20 ekor dibawa daripada Zon Melaka ke NWRC lah. Pada awal penubuhan, di NWRC ini hanya menempatkan 20 ekor harimau. Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan atau National Wildlife Rescue Centre NWRC dibina dan berfungsi sebagai Pusat Menyelamat Hidupan Liar Negara mengikut Perundangan Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008 Akta 716 yang tertakluk kepada konsep 3R, Rescue, Rehabilitation and Release, hidupan liar. NWRC yang berkeluasan 30 hektar mula dibina pada tahun 2012 dan siap sepenuhnya pada tahun 2018. Pusat ini dijadikan satu pusat penempatan spesies hidupan liar terancam yang diselamatkan daripada kecederaan, penyeludupan, rampasan dan serahan bagi keseluruhan semenanjung Malaysia. Harimau yang diberi nama Sungkai ini telah dilahirkan dalam kurungan pada tahun 2014. Ia merupakan anak kepada Scarface iaitu jantan yang ditangkap liar di Jeli, Kelantan dan ibunya Tanjung iaitu betina juga ditangkap liar di hutan simpan Perak. Sungkai kini dipasangkan dengan Zanah iaitu betina yang masih lagi dalam proses suai kenal. Pada awalnya memang 20 ekor harimau sahaja bawa ke sini. Lepas tu sebab fasiliti pada waktu itu 2013 hanya untuk harimau. Tapi apabila dah siap fasa 2 untuk pejabat dan klinik dan fasa 3 untuk lain-lain spesies hidupan liar, ada beruang, tapir, small mammals, ada primates dan lain-lain lagi banyaklah kecuali gajah. Gajah pun kita pergi tapi biasanya gajah tu kita hanya bantu dari segi logistik. Tapi untuk operasi lain memang kita handle 100% lah. NWRC mendapatkan maklumat dari perhilitan-perhilitan negeri di mana sekiranya berlaku konflik hidupan liar sama ada ditangkap, terkena jerat mahupun dari kes-kes serahan dari awam. Setelah mendapatkan pengesahan, para petugas di sini akan bersiap siaga secepat yang mungkin dalam menguruskan laporan tersebut serta bertolak ke kawasan aduan dan mengambil tindakan. Itulah tugas hakiki para petugas di sini yang umum tidak diketahui. Tugas harian seperti mencuci kandang, memantau sifat atau perubahan setiap individu serta memberi makanan kepada raja rimba tidak terlepas dari risiko. Bukan sahaja di lapangan, di kurungan juga tidak kurang bahayanya. Lalai seketika, nyawa yang menjadi taruhan. Setiap masa, petugas akan sentiasa berwaspada dan aturan tugas dipatuhi mengikut SOP. Bekerja menjaga haiwan liar, ramai yang tidak percaya. Apatah lagi haiwan yang berbahaya seperti harimau ini. Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungkai
telah ditubuhkan pada tahun 1971. Pada masa itu, ia dihaskan untuk menjadi tempat pembiakan rusa sambar. Rusa yang terdapat di sini adalah rusa yang sememangnya hidup dan berasal dari hutan Malaysia yang mana bilangannya berkurangan akibat kemusnahan hutan dan aktiviti perburuan. Untuk mengelakkan kepupusan, maka pusat ini telah membiak dan memelihara rusa-rusa sebelum dilepaskan semula ke hutan. Pada tahun 1977, pusat ini membawa masuk spesies-spesies burung kuang dan pada tahun 1998, seladang pula dibawa masuk ke sini. Spesies tenggiling dan burung merak hijau pula dibawa masuk pada tahun 2019. Fokus utama pusat ini adalah dalam membiakkan spesies-spesies lokal yang unik serta terancam bagi tujuan melepaskan semula ke habitat asal supaya ia tidak akan pupus. Bagi rusa sambar pula, tujuan proses pembiakan digiatkan kembali adalah demi menambah bilangan rusa di habitat hutan supaya dapat menjadi makanan kepada harimau belang dan membekalkan stok hidup kepada Pusat Konservasi Harimau Malaya di Lancang, Pahang. Dulu pada asalnya rusa sambar ni dibawa ke PKSMK dijadikan salah satu spesies yang dibiak-biaka. Fokus dia ialah hanya untuk pelepasan biasa saja. Dia tak fokus pada untuk rantaian makanan harimau ke apa kan. So diorang nak kekalkan dia punya bilangan rusa tersebut dekat dekat wild dan juga di in situ dan ex situ. Kita panggil lah. So sekarang bila kita dah tahu bilangan harimau kita menurun dan kita juga dalam masa yang sama buat kajian di punya rantaian makanan dan kita dapati bukan harimau saja yang kurang, rantaian makanan dia pun makin kurang. So kita telah diarahkan untuk memperhebatkan pembiakan dan juga pelepasan rusa-rusa sambar ni ke wild lah. So untuk tujuan dia ialah supaya rantaian makanan harimau tu tidak terputus. PKHL Sungai dalam masa 10 tahun kebelakangan ini telah berjaya membuat pelepasan sebanyak 107 ekor rusa sambar ke habitat asal. Pusat Konservasi Harimau Malaya atau juga dikenali sebagai Malayan Tiger Conservation Centre MTCC ditubuhkan rentetan daripada Penubuhan Rescue Centre dan memenuhi keperluan Pelan Tindakan Pemuliharaan Harimau Kebangsaan NTCAP di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam Akta 686 di bawah Seksyen 71B memperuntukkan penubuhan satu pusat konservasi di bawah Jabatan Perkhilitan. Penubuhan MTCC ini juga adalah salah satu obligasi Malaysia di bawah Artikel 8 CITES. Objektif penubuhan MTCC adalah untuk tujuan pembiakan iaitu breeding, meliarkan semula, rewilding dan pelepasan semula, rilis harimau Malaya ke habitat asal. Operasi MTCC telah bermula pada 1 Februari 2022 dengan keluasan 40 hektar. Fasiliti ini dilengkapi penuh sistem pengawasan melalui CCTV serta dikelilingi pagar elektrik. Objektif utama penubuhan MTCC terdapat 3 objektif utama iaitu untuk tujuan pembiakan, untuk tujuan meliarkan semula dan juga untuk tujuan pelepasan ke habitat asal dan kapasiti di MTCC kita boleh menempatkan sebanyak 32 ekor harimau lah, di mana di sini ada 32 kurungan malam. So, maksimum untuk penempatan harimau adalah sebanyak 32 ekor lah yang boleh ditempatkan di sini lah. Untuk hari ini kita akan bagi makanan berupa ayam,
5 hingga ke 7 kilo lah. Untuk spot pun kita tukar kepada kambing hidup lah. Ada apa soalan? Sebagai permulaan, kambing hidup digunakan untuk melatih harimau yang sebelum ini membesar dalam kurungan memburu makanannya sendiri. Hasil pemantauan perilaku sifat harimau yang diberi nama Spot ini, setakat ini Spot hanya tahu membunuh sahaja. Bangkai kambing akan ditinggalkannya di situ kerana Spot masih belum mengadaptasi cara pemakanan sebegini. Sebanyak 5 individu baru dimasukkan, iaitu 4 betina, 1 jantan lah. Mana 3 ekor betina tu ialah daripada captive breed, daripada kurungan. Mana dia lahir dalam kurungan. Dan 2 ekor lagi, 1 jantan, 1 betina daripada tangkap liar lah, Wycott. Mana made behind dengan atang keteh. Mana daripada 5 ni dia kita sebagai induk lah. Induk untuk proses kita pembiakan, lepas tu meliarkan dan anak tu lah peringkat terakhirnya, insyaAllah. Cabaran yang kita hadapi sekarang ni, kita sedang berusaha adalah untuk tengok yang 3 individu ni, dia daripada kurungan, mana kita dalam proses meliarkan beliau, 3 individu ni, supaya menjadi seperti Wycott ni, yang tangkap liar ni. Yang pertama, dia kontak dengan manusia. Mana yang tiga individu ni daripada kecil dia dah dijaga oleh manusia kan, sampai kebesaran. Jadi dia kontak tu kita kena putuskan dulu dengan manusia, lepas tu kita akan dalam berperingkat-peringkat lah, step-step dia, kita akan ajar dia memburu, membunuh dan seterusnya lah. Agar supaya dalam proses pembiakan nanti pasangan pairing dan peringkat seterusnya kelahiran, induk ini dia berupaya untuk mengajak anaknya pula, anaknya untuk survive secara semula jadi. Diharapkan pengoperasian MTCC dapat meningkatkan pembiakan dan kemandirian harimau untuk dilepaskan ke habitat semula jadi bagi meningkatkan populasi harimau Malaya. Selaras dengan komitmen kerajaan Malaysia di bawah Tiger Summit Declaration di St. Petersburg, Rusia pada tahun 2010 dan Kuala Lumpur Declaration AMC4 pada 19 hingga 21 Januari 2022. Komplikasi untuk melakukan prosedur pembiusan ada banyak. So salah satunya contoh kalau harimau tu tak sihat tapi kita bius, so nanti boleh ada masalah pernafasan atau ada satu kes yang dia boleh sawan dan boleh menyebabkan kematian. So kadang-kadang kita tengok secara sebelum kita buat prosedur pembiusan, kita akan pantaulah harimau dari segi makan, minum, semua okey ke tak. Tapi ada setengah kes yang luar dia nampak okey, makan minum okey, tapi bila kita bius ada masalah lain. Pasal tu pentingnya bila kita buat pemeriksaan tu kita ambil darah semua supaya kita tahu secara dalamannya dia orang okey ke tak. Di NWRC pagi ini,
Prosedur pemeriksaan kesihatan rutin harimau belang Sungkai akan berjalan sekali dengan prosedur utama sekali dalam sebulan. Adalah pengumpulan sperma semua harimau jantan di sini. Hampir 2 dekad yang lalu, masyarakat umum mendapati istilah DNA adalah suatu yang asing. Hanya beberapa kelompok masyarakat sahaja yang terdedah kepada istilah ini dan arif mengenainya. Selepas dibius dan menunggu hampir 20 minit, Sungkai akhirnya tidur dan dipindahkan ke klinik. Di klinik, pemeriksaan fizikal seperti pemeriksaan mata, kuku, mulut dan gigi juga sebagainya akan diperiksa dengan teliti sama ada terdapat sebarang kecederaan atau masalah lain. Prosedur kedua pula adalah dengan mengambil sampel darah untuk diperiksa di makmal bagi mengesan kehadiran parasit serta fungsi organnya. Masa dan kerjasama pasukan memainkan peranan dalam memastikan proses ini berlaku dalam masa yang ditetapkan. Jadi harimau-harimau yang kita perolehi sekarang ini untuk program pembiakan adalah menerusi harimau-harimau yang sedia ada daripada National Wildlife Rescue Centre, Pusat Penyelamat Hidupan Liar, di mana harimau-harimau yang ada di situ merupakan harimau-harimau yang ditangkap akibat daripada berlakunya konflik harimau manusia. Jadi harimau-harimau ini digunakan sebagai breeder, ejen untuk pembiakan, dan di mana anak itu nanti kita akan melaksanakan program meliarkan kembali, dan seterusnya apabila semua kriteria telah dipenuhi, maka kita akan laksanakan program pelepasan ke habitat-habitat harimau Melaya yang sesuai. Jabatan Perhilitan menyasarkan dalam tempoh 5 tahun akan ada kelahiran di pusat dan agensi yang menyertai program pembiakan harimau Malaya. Dijangkakan pada tahun 2027 akan ada individu pertama yang akan dilepaskan semula ke habitat asal. Harapan jabatan, si belang yang akan dilepas semula akan dapat bermandiri serta melahirkan generasi baru harimau sekaligus dapat menambah populasi yang sedia ada.